Kali ini kita akan mempelajari tentang 6 model SDLC. Video yang akan Anda lihat pada kali ini merupakan video tugasan yang dihasilkan oleh 6 orang pelajar Sains Komputer tingkatan 4 tahun 2020 daripada SMK Matunggung Kudat. 6 model yang akan dibincangkan ialah: pertama, V model; kedua, RAD model; ketiga, iteration model; keempat, spiral model; kelima, agile model; dan akhir sekali, keenam, Big Bang model. Hai, nama saya Abigail Cleo Nikolaus dari kelas 4 terbilang. Dalam video ini, saya akan mengulas tentang Rapid Application Development Model atau singkatannya RAD Model di bawah subjek Sains Komputer tingkatan 4. Dalam video ini terdapat beberapa objektif yang ingin saya capai. Yang pertama, agar kita mengetahui apakah itu RAD model. Yang kedua, memahami fasa-fasa yang dilakukan dalam RAD model. Yang ketiga, mengenal pasti beberapa perkara yang perlu dititik beratkan sebelum menggunakan RAD model. Yang keempat, mengetahui beberapa contoh yang menggunakan RAD model. Dan yang terakhir, memahami kebaikan dan keburukan RAD model. Baiklah, sebelum kita mengetahui apakah itu RAD model, di sini terdapat sejarah tentang RAD model ini. RAD awalnya untuk menggambarkan proses pengembangan peringkat lunak pertama kali dikembangkan dan berhasil digunakan selama pertengahan 1970-an oleh Sistem Pusat Pengembangan New York Telephone Go di bawah arahan Gillan. Oleh itu, apakah itu RAD model? RAD model adalah antara metodologi umum dan
dalam SDLC atau Software Development Life Cycle. Model ini adalah model yang bertingkat atau dikenali incremental model. Model ini menekankan pada kisaran pembangunan yang sangat pendek, yaitu 60 hingga 90 hari. Di dalam model ini, komponen atau fungsi dikembangkan secara selari seolah-olah ia adalah proyek mini. Di dalam model ini juga, perkembangannya dikemas dalam kotak, dihantar, dan kemudian digabungkan menjadi prototipe yang berfungsi. Model ini menggunakan metode iteratif ataupun berulang. Akhir sekali, model ini dapat dengan cepat memberi pelanggan sesuatu untuk dilihat dan digunakan untuk memberi maklum balas mengenai penghantaran dan keperluan mereka. Seterusnya, mari kita menelusuri fasa-fasa dalam RAD model. Fasa yang pertama dalam model ini adalah communication ataupun komunikasi. Yang kedua, planning, yaitu merancang. Yang ketiga, modeling includes atau pemodelan yang merangkumi pemodelan perniagaan, business modeling, pemodelan data, data modeling, pemodelan proses modeling. Yang keempat, construction, yaitu pembinaan, dan yang kelima, deployment, penyebaran. Bagi fasa yang pertama, komunikasi diwujudkan antara pemaju atau pereka dengan pengguna. Pengguna akan memberitahu pemaju atau pereka tentang keperluan yang diinginkan agar pembangunan dapat dilakukan dengan mudah, lancar, dan efisien. Selepas komunikasi diwujudkan, pemaju atau pereka akan merancang pembangunan tersebut dalam bentuk dokumen seperti yang diperlukan pengguna tersebut. Kemudian, permodelan yang merangkumi 3 jenis permodelan dilakukan. Bagi permodelan yang pertama, yaitu permodelan perniagaan, business modeling. Di dalam permodelan ini, aliran maklumat dikenal pasti antara pelbagai fungsi perniagaan. Bagi permodelan yang kedua, permodelan data modeling, maklumat yang dikumpulkan dari permodelan perniagaan digunakan untuk menentukan objek data yang diperlukan untuk perniagaan. Akhir sekali, permodelan yang ketiga yaitu permodelan proses modeling. Objek data yang ditentukan dalam permodelan data ditukar untuk mencapai aliran maklumat perniagaan untuk mencapai
beberapa objektif perniagaan tertentu. Penerapan dikenal pasti dan dibuat untuk CRUD objek data. Di dalam fasa yang keempat, yaitu construction atau pembinaan, penulisan kod akan dilakukan. Dan akhir sekali dalam fasa yang kelima, yaitu deployment ataupun penyebaran akan dilakukan. Ini merupakan contoh item bagi RAD model yang berdasarkan fasa sebelum ini, yaitu terdapat 3 kumpulan yang melakukan proses yang sama yang dimulai dengan business modeling, diikuti data modeling, kemudian proses modeling, selepas itu application generation, dan akhir sekali testing and turnover. Setiap kumpulan ini melakukan proses yang sama dalam pembangunan suatu aplikasi atau sistem yang sama. Penjanaan aplikasi ataupun application generation dalam proses tersebut adalah alat otomatik digunakan untuk menukar model proses menjadi kod dan sistem yang sebenar. Selepas itu, di dalam testing and turnover ataupun ujian dan perolehan, di dalam fasa ini akan terdapat pengujian komponen-komponen baru dan semua antara muka. Selain itu, contoh lain bagi fasa-fasa yang digunakan dalam RAD model adalah seperti Raja ini, yaitu dimulakan dengan analysis and quick design dan diikuti dengan prototype cycles, yaitu demonstrate, refine, and develop. Seterusnya testing, dan akhir sekali deployment. Fasa ini terlihat berbeza dengan fasa sebelum ini, tetapi sebenarnya cara yang dilakukan dalam setiap fasa tersebut adalah sama dengan fasa yang telah dijelaskan sebentar tadi. Setelah kita mengetahui fasa-fasa yang dilakukan di dalam RAD model, kita pasti bertanya-tanya, bilakah kita perlu menggunakan RAD model? RAD model perlu digunakan jika ada sumber yang mempunyai pengetahuan perniagaan tinggi tersedia dan ada keperluan untuk menghasilkan sistem dalam jangka waktu yang singkat. Yang kedua, RAD model digunakan sekiranya terdapat ketersediaan perancang untuk permodelan yang tinggi dan anggaran yang cukup untuk menampung kosnya bersama dengan kos alat penghasil kod automatik. Dan akhir sekali, RAD model digunakan apabila ada keperluan untuk membuat sistem yang dapat dibina dalam
2 hingga 3 bulan. Ini merupakan antara website yang menggunakan RAD model di dalam aplikasinya. Ini merupakan halaman muka hadapan bagi contoh-contoh website sebentar tadi. Baiklah, apakah kebaikan dan keburukan model ini? Terdapat beberapa kebaikan RAD model ini. Yang pertama, model ini dapat mengurangkan masa pembangunan. Yang kedua, model ini dapat meningkatkan kebolehkesanan komponen. Yang ketiga, integritas sejak awal menyelesaikan banyak masalah integrasi. Yang keempat, model ini menggalakkan maklum balas pelanggan. Yang kelima, tinjauan awal cepat berlaku di dalam model ini. Yang keenam, model ini lebih aman kerana penulisan kod lebih kompleks kerana menggunakan wizard. Yang ketujuh, model ini juga efisien waktu kerana mengabaikan kualiti. Akhir sekali, model ini mempunyai biaya murah dalam memberi sistem yang baru daripada membuatnya. Walau bagaimanapun, RAD model ini juga mempunyai beberapa keburukan. Yang pertama, model ini bergantung pada prestasi pasukan dan individu yang kuat untuk mengenal pasti keperluan perniagaan. Yang kedua, hanya sistem yang dimodulasi dapat dibina dalam RAD model. Yang ketiga, model ini memerlukan pemaju atau pereka yang berkemahiran tinggi. Yang keempat, model ini tidak dapat dilaksanakan untuk projek yang lebih murah kerana kos pemodulan dan penjanaan kod automatik sangat tinggi. Yang kelima, model ini mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap kemahiran memodelkan. Seterusnya, ianya kurang teliti, banyak kesalahan dan sulit diaplikasikan. Info tambahan tentang RAD model. Yang pertama, RAD model menggunakan komponen berdasarkan pembinaan. Yang kedua, menggunakan pelbagai pasukan atau projek berskala. Yang ketiga, memerlukan sumber yang berat. Yang keempat, memerlukan pemaju atau pereka dan pengguna yang sangat komited. Yang kelima, prestasi boleh menjadi masalah. Yang keenam, sukar untuk digunakan dengan teknologi baharu. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana sudah menonton. Dalam video ini, kita akan belajar tentang salah satu model SDLC, yaitu model lelaran ataupun iteratif model.
Pengenalan kepada model lelaran ataupun iteratif model. Dalam model iteratif, proses berulang bermula dengan pelaksanaan sederhana dari sekumpulan kecil keperluan perisian dan secara berulang-ulang meningkatkan versi yang berkembang sehingga sistem lengkap dilaksanakan dan siap untuk digunakan. Seterusnya, kita akan belajar tentang beberapa komponen dalam model lelaran, yaitu reka bentuk, aplikasi, SDLC, kelebihan dan juga kelemahan model lelaran. Sekarang kita akan lihat kepada model lelaran reka bentuk. Pada setiap lelaran, reka bentuk dibuat dan kemampuan fungsi baru ditambahkan. Idea asas di sebalik kaedah ini adalah mengembangkan sistem melalui kitaran berulang dan dalam bahagian yang lebih kecil pada satu masa. Seterusnya, kita akan memasuki model lelaran SDLC. Semasa pengembangan perisian, lebih daripada satu lelaran kitaran pengembangan perisian mungkin sedang berjalan pada waktu yang sama. Proses ini boleh digambarkan sebagai pendekatan pemurelahan evolusi atau peningkatan tambahan. Dalam model kenaikan ini, keseluruhan keperluan dibahagikan kepada pelbagai binaan, yaitu bahagian modul pengembangan melalui tahap keperluan penambahbaikan, reka bentuk, bahagian pelaksanaan, dan bahagian pengujian. Proses pembahagian akan diteruskan sehingga selesai dan aplikasi atau sistem dapat digunakan atau sedia digunakan. Sekarang, kita akan memasuki model lelaran aplikasi. Seperti model SDLC yang lain, pengembangan iteratif dan tambahan mempunyai beberapa aplikasi khusus dalam industri perisian. Model ini paling kerap digunakan dalam senario-senario berikut. Yang pertama, sistem yang baharu dan sedang dipelajari atau dikaji, dan sistem yang lemah dan belum lengkap serta tidak sedia digunakan. Seperti model-model yang lain, model lelaran juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Mari kita masuk kepada kelebihan model lelaran. Yang pertama adalah, dalam model lelaran, beberapa fungsi kerja dapat dikembangkan dengan cepat dan awal. Sebarang masalah dalam sistem atau aplikasi dapat dibaiki dan dikembangkan bila-bila sahaja dalam model lelaran. Model ini juga sesuai digunakan untuk projek yang besar kerana sebarang kekurangan dan kesilapan dalam sistem boleh dibaiki secepat yang mungkin dan bila-bila sahaja. Sekarang, mari kita memasuki kelemahan-kelemahan model lelaran. Yang pertama, model lelaran memerlukan sumber yang banyak ketika membangunkan sistem ataupun aplikasi. Seterusnya, model lelaran juga tidak sesuai digunakan untuk projek-projek yang kecil. Akhir sekali, dalam model lelaran, proses penambahbaikan ataupun pengulangan akan menjadi lambat dan tidak mempunyai tarikh siap yang tetap jika tahap kemahiran pengguna adalah lemah. Sekian, terima kasih. Spiral Model, model lingkaran, Sains Komputer tingkatan 4. Sebelum kita melihat lebih lanjut tentang model lingkaran, mari kita lihat apa yang kita akan pelajari dalam model ini. Pertama, pengenalan. Kedua, contoh aplikasi yang ada pada model ini, fasa-fasa dalam model lingkaran, bila nak guna model ini dan ada sekali kelebihan dan keburukan model lingkaran. Pengenalan. Model lingkaran atau spiral model ialah antara metodologi dalam SDLC. Ia berbentuk lingkaran. Ia adalah gabungan model air terjun dan model lelaran. Setiap fasa dalam model lingkaran bermula dengan matlamat reka bentuk dan semakan pelanggan.
Dan akhir sekali, model lingkaran ialah model perisian yang didorong oleh risiko, atau it is a risk-driven software development model. Bermaksud, model ini lebih sesuai untuk proyek yang kompleks dan lama serta berisiko tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan risiko di sini ialah teknologi baru. Penyelidikan diperlukan, memerlukan keperluan yang jelas, serta masa yang terhad, di mana produk tersebut perlu dikeluarkan secepat mungkin di pasaran. Ini ialah gambar raja model lingkaran. Jangan risau, kita akan belajar sama-sama setiap fasa-fasa yang ada dan kenapa ia berbentuk sedemikian. Sekarang, kita akan lihat contoh aplikasi yang menggunakan model ini. Model ini digunakan pada aplikasi pemasangan layanan Regular Smart PT.pln per Zero, dan ini adalah gambar raja aplikasi tersebut. Fase yang pertama ialah menentukan objektif, determine objectives. Dalam fase ini, kita akan menentukan apa yang akan menjadi objektif pelepasan spesifik dan apakah kriteria kejayaannya, yaitu pengumpulan maklumat, fungsi, persembahan, dan pembaikan. Dalam fase ini juga, kita akan menentukan alternatif sama ada dengan cara membina atau guna semula, serta kekangan yang ada seperti kos dan jadwal. Seterusnya, fase yang kedua yaitu mengenal pasti dan menyelesaikan risiko, identify and resolve risk. Dalam fase ini, kita akan mengkaji dan mengesahkan objektif, alternatif, dan kekangan, serta mengenal pasti dan menyelesaikan risiko, yaitu risiko mengenai teknologi baru, kurang pengalaman, jadwal ketat, kos berlebihan, dan kekangan sumber. Seterusnya, fase ketiga, yaitu pengembangan dan pengujian, development and test. Dalam fase ini, kita akan mereka bentuk terperinci, mengkaji reka bentuk itu, dan menghasilkan coding. Kemudian, kode tersebut disemak untuk mengenal pasti ralat seperti ralat sinteks, ralat logik, dan ralat masalarian, dan membuat pengujian. Akhir sekali kita membuat integration, persepaduan, di mana reka bentuk dan kode yang tidak mempunyai ralat dikumpulkan bersama. Akhir sekali, fase yang terakhir, fase keempat, yaitu merancang lelaran seterusnya, plan the next iteration. Dalam fase ini kita akan kaji semula fase sebelumnya untuk penyelesaiannya, merancang lelaran seterusnya, mengumpulkan perkara yang tertunggang dan menyimaknya, membangun dan mengkaji semula rancangan proyek, memberi sokongan, dan membuat pemasangan perisian sekiranya diperlukan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kenapa model ini berbentuk sedemikian. Setiap lingkaran yang ada merujuk kepada satu-satu tugas, dan setiap tugas itu memerlukan keempat-empat fase. Lihat, lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, dan 4. Kemudian, rilis. Setiap lingkaran ini juga menunjukkan apa yang akan dilakukan dalam tugas itu. Lingkaran 1, 2, dan 3 dinamakan sebagai prototype 1, prototype 2, dan prototype 3. Manakala lingkaran yang keempat dinamakan sebagai operational prototype. Ini ialah nama-nama tugas bagi setiap fase. Fase pertama ataupun lingkaran pertama,
Tugasnya dinamakan sebagai konsep pembangunan. Pembangunan dan pengembangan sistem adalah dalam lingkaran kedua. Penambahbaikan sistem adalah pada lingkaran ketiga, dan pemantapan sistem adalah pada lingkaran yang keempat. Jadi, bila kita nak guna model ini, kita akan gunakan model ini bila projek itu besar, apabila pelepasan diperlukan dengan kerap, apabila penilaian risiko dan kos adalah penting, apabila keperluan tidak jelas dan kompleks, apabila perubahan mungkin diperlukan pada bila-bila masa, dan projek berisiko sederhana hingga tinggi. Baik, sekarang kita lihat pros dan kontras model ini. Kita akan lihat kelebihan dahulu. Model ini membolehkan perubahan fungsi tambahan dilakukan pada peringkat kemudian. Kedua, anggaran kos menjadi mudah. Dalam setiap stage atau tugas, kita boleh memaintainkan kos. Sebagai contoh tugasan inilah kosnya. Pembangunan dan pengembangan sistem ini kosnya. Konsep pembangunan ini kosnya. Dan penambahbaikan sistem ini kosnya. Ketiga, pembangunan cepat dan ciri-ciri ditambah secara sistematik. Dan lain sekali, selalu ada ruang untuk maklum balas pelanggan. Jika ada klien atau pelanggan yang mahu memberikan feedback, mereka boleh memberikannya bila-bila masa sahaja. Ini pula keburukan model ini. Pertama, tidak sesuai untuk proyek kecil dan rendah. Jika proyek Anda kecil, baik gunakan model yang simpel dan senang. Jika besar, model lingkaran adalah pilihan yang terbaik. Kedua, kepakaran penilaian risiko diperlukan. Ketiga, risiko tidak menepati jadwal atau budget. Keempat, dokumentasi banyak karena terdapat fase pertengahan. Dalam setiap fase, kita perlu menghasilkan dokumentasinya untuk membuatkannya lebih jelas. Dan kelima, ia adalah model yang kompleks untuk dilaksanakan dan dikendalikan. Dan lain sekali, lelaran mungkin berterusan buat selama-lamanya. Baik, itu saja tentang model lingkaran. Sekian, terima kasih.